Okey, jadi selamat pagi ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal pagi ya. Cikgu rasa sangat-sangat menghargai啦，我深感激的，真的。OK，即使是有一个学生，我们都是会教书的。Jadi kita akan masuk ke bab yang terakhir lah. Bab yang terakhir. Jadi cikgu nak minta tolong ya, kalau anda tengok bab yang terakhir ni adalah bab yang baru. 这个课不是一个全新的课啦，tetapi dia telah memasukkan elemen-elemen yang lain. Okey, ataupun dia boleh panggil memasukkan benda-benda baru lah yang terkini yang anda perlu belajar. Jadi kalau anda tengok pada skrin kami sekarang, okey, cikgu memang tengah present ya pada skrin. Ya, selamat datang Bengkai. Tema keempat, penerokaan bumi dan angkasa lepas. Kenapa bab ini dimasukkan dalam topik kita tau? Sebabnya kita percayalah kemungkinan satu hari nanti, okey, benda-benda di bumi kita akan habis diteroka ataupun hasil digunakan, habis digunakan, bukan hasil, habis diteroka, habis digunakan. Jadi selain daripada kita asyik mencari ataupun mengeksploitasi isop, 一直去利用地球上的资源。Adakah tak cara lain untuk kita memperoleh sumber-sumber yang kita perlu untuk membuat ataupun mereka bentuk benda baharu? 我们需要资源去创造嘛？当我们的资源短缺了后，我们依然是向地球去挖掘呢，还是向着地球外的世界，地球外也就是宇宙去探索无限的可能性? Okay? Jadi kalau kamu tengok gambar raja ni, dia tunjuk satu benda. Kalau anda boleh sebut gambar ini dengan betul, kira kita masuk ke topik yang betul lah. Jadi murid-murid, apakah benda yang kamu nampak pada skrin ataupun di buku muka surat 233 ini? 这个是什么来的? Yes? Selamat datang Tangkahan. Jadi apakah benda yang kamu nampak pada skrin kamu sekarang? 请问一下你们看到这个是什么东西? 看到 tak tahu. 这个就是卫星 satelit, dan satelit ini penting ya. Kita panggil ISS, Station Angkasa Antara Bangsa. International Station Satellite. International Satellite Station. Tak tahu mana satu lah. Tapi yang penting tempat inilah yang angkasawan kita akan pergi, 我们太空人会去 dan akan tinggal di dalamnya untuk membuat kajian tertentu. Dan mungkin kamu akan tanya, kenapa kita perlu buat kajian di sini, tak boleh buat kajian di bumi? 怎么我们要特地带这个研究上去这个所谓太空站 ？OK， 也可以讲成卫星太空站去做实验。怎么有什么这样把柄？怎么我们不可以在地球上做？ Antara ciri yang penting di atas ini adalah kita panggil zero gravity. Zero gravity ataupun kadang-kadang kita guna istilah microgravity. 也就是说在上面它的那个引力是几乎零的，近乎零的。所以你一定讲说老师，所以呢 murid-murid anda perlu faham ya, kita ambil macam perubatan kanser. 我们就拿癌细胞 cancer, cell cancer sebutlah. Kita berada di bumi, ada gravity. Jadi sel-sel kanser itu mungkin bertumbuh pada tempat tertentu. 也就是说因为引力的关系，那些癌细胞可能就会在一个地方没有扩散。OK， 但是如果我把这个癌细胞搬到去外太空，也就是说没有引力的地方, kalau sel-sel kanser ini contohnya dibawa ke tempat yang tak ada gravity. Jadi adakah tak sel-sel kanser ini akan merebak dengan lebih cepat ataupun dia tak boleh merebak? 你明白我讲什么？学生们
比如说我癌细胞在地球因为引力的关系可能被抓，但是我这边有一个肿瘤啊，它就被引力抓这个地方嘛，没有什么扩散嘛。也有可能扩散那个也是就是你们那个，也就是说你们的那个癌细胞，癌症第七、第三期那个我们不要讲了，就是说它现在在一个地方，可能是因为引力的关系，地球上的引力。现在我把这个癌细胞如果搬到去外太空再去研究的话，请问一下，到底那个癌细胞是说会扩散的更快呢，还是说它不能扩散，因为它没有地心引力嘛？没有地心引力，我们都懂啊，移动就比较慢嘛。明白什么？移动比较慢。老师，你在讲什么呢？Jadi kita tengok. Cikgu nak tunjukkan beberapa video lah. Jadi kalau kamu tengok di sini, antaranya macam mana ISS itu keadaan di dalam dia dulu. Sabar ya. Okey. Contoh, ini dia. Dia sedang berdiri di bang. Kalau kamu tengok ah. The question is, if you get a cloth dripping wet without gravity and you wring it out, what's going to happen? What will happen to a wring out cloth? So, and head to you. 来讲说，如果一个讲说一个手巾啦，有水的话，kalau satu kain yang penuh dengan air, kita pulas，我们如果转的话，因为地球的引力，水就会向下流嘛。kita kalau pulaskan kain yang berair, air itu akan turun. Tapi kalau di tempat yang tak ada graviti, macam ISS ini, saya tak nampak juga. Ini tempat macam kaki lang dia, sabar. Jadi kita tengok apa yang kita here on the space station. We might have the coolest washcloths ever here on the space station. I'm going to show you. Here's one of our washcloths. And it's compacted. It's put down into this little tiny hockey puck so that it saves space. And you pull out your washcloth. This is the one I'm going to use for the experiment today. So when you open up your hockey puck and turn it into a washcloth, compressed in a great big vise somewhere. Okay, terus kat sini no. Suggested that I dip this in the bag. Bags don't hold water in space, so instead I fill a water bag that says drinking water. And I'm going to squirt a bunch of water into this washcloth. Dia 将水加上去那个纸巾，dia tambahkan air ke atas kain itu, jadi kain itu jadi basah. Kalau ikut logik di bumi, kita pulas, air akan turun. 如果我们转动的话，在地球上因为引力的关系，水会向下流嘛。现在在太空的话，没有引力的地方会怎么样呢？你看。Get the microphone so you can hear me while I'm talking. Now let's start wringing it out. It's really wet. 等等啊，有人加进来。Okey, kalau anda tengok sekarang, tengok kain yang dipulas akan dikelilingi air dan air itu dia tak turun. Kenapa dia tak turun ya? Sekali lagi, di angkasa lepas, graviti itu adalah kosong, hampir kosong lah, microgravity kadang-kadang mereka sebut. Jadi, kita pulas air itu masih akan macam lekat pada kain. Jadi Cikgu nak bagi tahu ini sebenarnya adalah dia nak tunjukkan bahawa tak ada graviti. Jadi benda ini yang kalau kita nak bagi tahu kenapa ada saintis di bumi ini sanggup nak membawa kajian-kajian mereka pergi ke ISS lah. Okey. Tempat ISS ini nanti Cikgu akan tunjuk sekali lagi dalam buku dia, sabar ya. Jadi ini antara yang Cikgu nak tunjuk. Jadi murid-murid kalau kita sambung ya. Sekejap ya. Okey, kalau anda tengok di sini. Ini kata IS. Okey. Station Angkasa Antarabangsa. Kalau English, International Station. Wait.
International Space Station. Bukan apa ya? Dia memang Space Station. International Space Station ISS lah. Tempat ini sekali lagi angkasawan akan naik, di situlah mereka akan buat macam-macam benda lah, antara dia buat kajian penyelidikan. Jadi soalan di sini dia tanya, apakah kaedah untuk menghantar kenderaan pelancar guna semula ke orbit stesen angkasa antarabangsa? Tapi oleh angkasa di sini kalau anda tengok ada dua perkataan yang anda perlu tahu ya. Yang pertama, dia pun tak nak buang masa, ialah kenderaan pelancar guna semula. Semua ada. Semua kongji. Apakah kenderaan yang boleh hantar ke sana? Kedua, orbit. Ada tahu. Kita perlu faham dia punya orbit baru kita boleh hantar. Apa itu orbit dia? Laluan yang dia kelilingi bumi. Lu, kalau ini bumi, ISS bergerak kelilingi bumi, dia punya pergerakan itu kita panggil orbit ya. Bukan pergerakan, laluan dia itu orbit. Ada tahu. Jadi, adakah pindah secara terus atau melalui orbit pindah Hoffman? Apa dia ni tak kan? Jadi kita adalah benda lain yang kita nak tonton lepas ni, tapi sementara Jeku nak buka itu, boleh Jeku tanya ke tak? Macam lawannya ke baru masuk bagus, dan juga Lok Jensen. Boleh ikut ke tak? Sekarang kita sebut ISS tau. Boleh ikut ke tidak ni? Boleh ke tak? Kalau tak boleh jawab, angkat tangan pun Cikgu layan ya. Hengkak. Okey, hengkak. Pasal mungkin internet Cikgu boleh sangat perlahan lah. Kalau kamu tak boleh jawab macam Jensen ke atau thank you Jensen, macam lawannya kamu boleh angkat tangan macam ni ya. Jadi lawannya boleh ikut ke tak? Lawannya? Tak apalah, jadi kita sambung. Jadi kita nak tunjukkan lagi satu video. Kita ISS dulu, lepas tu kita terus masuk ke dalam yang topik kita nak belajar hari ini ya. Sabar ya. Oh, thank you. Jadi ini ISS. Sabar ya, sabar. Silap. International Space Station. Kalau anda tengok di sini, nah ini dia. Space. It was built in pieces and then launched into space and assembled in orbit. In this video, I want to give you a detailed look at the station. Jadi, dia telah mengemukakan satu soalan yang penting di sini, bukan soalan yang pernyataan. Maknanya ISS ini memang dibina di atas angkasa lepas lah. Jadi bagaimana dia dibina, kalau kamu nampak dia macam Lego, cantum-cantum, itu kata kita perlu hantar ke atas, cantumkan mereka ke atas. Jadi yang kamu nampak ada antara dia tempat sahaja itulah, kalau anda tengok kan, dia pun tak nak buang masa di sini. Solar panel lah, dia pun memang digunakan solar untuk menggandakan tenaga elektrik yang perlu. Apa lagi yang anda perlu tahu? Soalan dia adalah bagaimanakah kita nak menghantar? Menghantar. The Tranquility module, also known as 3, is added to the side of Unity. Dia bagi tahu macam mana nak bina lah, dan kita perlu faham bagaimanakah benda ataupun orang angkasawan lah, bagaimana dia dihantar sampai ke ISS lah. Itu yang kita perlu jawab lepas kamu dah tahu. Jadi untuk ISS ini aku akan share dalam bentuk Google Classroom untuk anda faham. Sebab benda ini sampai 9 minit lebih untuk tahu macam mana ISS dan ada apa yang di dalam dia ni, ialah tempat tinggal orang pun ada. Tetapi selain tempat tinggal orang ada apa lagi kan. Benda ini benda yang bukan lagi benda baru ya. Kalau anda tengok banyak cerita Hollywood, memang mereka banyak menyebut pasal ISS sekarang. Banyak. Okey. 他们用到有很多这个太空站是拿来在那个 Hollywood 的那个电影里面的，所以说 benda ini kamu perlu tahu lah menjadi kebiasaan, bukan benda yang baru ya. Okey, selamat datang Chung Chai ya. Jadi kita hari ini nak belajar
benda yang penting masuk ke topik perbincangan kita hari ini ya. Allah. Cikgu tekan salah. Ini baru betul ya. Jadi sila berikan cikgu 3 minit sekarang, bukakan skrin handphone anda ataupun laptop dan dengar ya. Ini yang kita nak bagi tahu bahawa bagaimana strategi tinggal di Thai Kunggan apa? Semua di Thai Kunggan. Jadi kamu tengok ya. Kita tengok bersama. Hantar kapal angkasa ke stesen angkasa antarabangsa atau lebih dikenali sebagai ISS. Seperti yang kita tahu, terdapat 3 jenis orbit yang utama iaitu LEO, MEO dan GEO dan masing-masing mempunyai cara antara bumi yang berbeza. Jadi, mari kita lihat langkah-langkah menempatkan satelit ke dalam orbit. Langkah pertama, angkasawan akan melancarkan roket daripada bumi untuk membawa masuk kapal angkasa ke orbit. Oleh itu, angkasawan akan berada lebih jauh dari bumi dan lebih dekat dengan ISS. Angkasawan tidak dapat menjauhkan kapal angkasa dan melancarkan mesin dengan cepat supaya dapat memasuki ruang ISS tersebut. Jadi, seterusnya mereka akan berpindah dari orbit bulat yang rendah ke orbit yang lebih tinggi dan ia disebut sebagai Hoffman transfer. Untuk pengetahuan, kapal angkasa akan melakukan 2 kali pembakaran. Yang pertama, supaya kapal angkasa lebih jauh ke angkasa. Yang kedua, supaya kapal angkasa kekal di orbit kedua. Pembakaran yang pertama akan berlaku di perihel, manakala pembakaran yang kedua pula akan berlaku di apogee. Disebabkan setiap kapal angkasa mempunyai sistem enjin yang berbeza, angkasawan tidak dapat meramalkan dengan tepat kedudukan di kedua tersebut. Oleh itu, para angkasawan akan melakukan satu pembakaran ringkas untuk mendapatkan kedudukan yang tepat di orbit supaya kapal angkasa tersebut dapat melakukan putaran yang lengkap. Langkah seterusnya, ia akan berlaku secara berperingkat. Pada ketika itu, ISS mengorbit dengan perlahan, manakala kapal angkasa akan mengorbit dengan pantas sehingga melepasi ISS tersebut. Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan Hoffman transfer kali kedua, di mana kapal angkasa telah melepasi ISS dan pada akhirnya ia berada tepat di hadapan ISS tersebut. Jadi ketika itu, angkasawan melakukan satu pusingan U di ruang angkasa dan mengakibatkan ISS seolah-olah mengejarnya pula. Berikut adalah langkah terakhir yang dikatakan, iaitu Hoffman transfer dan angkasawan akan melakukan pusingan U. Okey, jadi kenapa video ini ditunjukkan yang murid-murid, cikgu pun tak nampak masalah. Jadi sebelum cikgu tunjukkan semula, bagi tahu poin semua yang penting, dengar ya. Maksud sekarang adalah kita perlu tahu bahawa walaupun ISS di atas kepala kita lah, maksudnya di atas lah, di langit, iso tunjuk dari samping tahu. Bukannya roket naik macam tu Dia bukan roket straight naik sampai ke ISS. Okey, hantar barang. Bukan. Kalau kamu tengok tadi kat punya YouTube itu, sebentar Kalau kamu tengok YouTube tadi itu dengan
teliti ya, dan kamu betul-betul tengok sampai A sampai Z habis. Sekejap ya. Jadi aku nak tunjuk juga. Nanti kita akan tengok semula yang ni. Yang penting sekejap. Kamu akan nampak bahawa untuk naik sampai ke ISS itu, dia akan hantar ke orbit yang merah. Sudah 红色的那个轨道, lepas itu naik lagi ke orbit yang hijau. Dan akhir sekali barulah dia akan cuba dia akan masuk ke orbit biru sampai ke orbit untuk ISS tersebut. 你说他要进入轨道2、3次，不是一次过直直，bukannya sekali dia naik sampai ke ISS macam tembak, bukan. Perlu faham ya? Dia perlu masuk orbit by orbit. Kamu akan tanya juga kenapa dia perlu pergi orbit ini kan, orbit merah ke, orbit hijau ke ataupun orbit biru ni. Murid-murid anda perlu faham ya. Kalau kita sampai orbit tertentu itu, disebab graviti bumi, jadi dia tak perlu guna bahan api tau. 它是不需要用燃料的，到了那个轨道，dia akan sendiri mengelilingi bumi disebabkan oleh apa? Graviti bumi. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak, Ihan? Tak apa lawannya. Tapi Ihan boleh faham tak Ihan? Tahan dan kira Ihan eh? Ihan? Tahan. Ihan dan tahan. Boleh ya? Jadi kita sambung ya. Jadi kita sekarang dah faham ya. Saya cikgu dah cerita pasal orbit tau. Jadi so, 我们为什么要懂这个轨道? Kenderaan pelancar guna semula ini nanti. Maksudnya yang naikkan daripada bumi sampai ke ISS, dia menggunakan kenderaan apa? Bukan roket. Dia saya cakap roket. Roket bukan ya. Dia memang panggil kenderaan pelancar, tapi dia ada satu guna semula, satu panggil sekali guna. Okey, guna semula itu 可以重用的意思啦。guna sekali, jadi so 去到上面了就不能回来了的。Jadi kita tengok, kita baca ya. Muka surat 234. Jadi kita memang hari ini lebih fokus kepada istilah satelit,卫星lah. Dan juga pada penghujung bab ini kita akan sebut istilah GPS, Global Positioning System ya. Sistem penentu sejagat. So, bagaimanakah contohnya Google Map boleh tahu kamu di mana? Dan sampai ke destinasi itu menggunakan berapa minit, ya dia kira. Tapi sebelum dia kira masa itu, dia perlu tahu jarak. Jadi bagaimana mereka boleh buat? Boleh ke kita kira? Ya, selagi ada satelit di atas kita, kita sebenarnya boleh mengetahui kedudukan. Dan dari kedudukan ke kedudukan lain, kita ada jarak, kita boleh kirakan masa yang nak sampai. Jadi, kamu dah nampak orbit pentingnya, jadi kita pun sambung ya. Sambung muka surat 235, dia pun dah sebutlah rangkaian satelit untuk 5G. Masa akan datang. Tapi cikgu sekarang nak sebut muka surat 236. Murid-murid 236. Satelit, bulatkan istilah satelit, 卫星ialah objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Semua是卫星 OK? Benda yang kalau orbit 说跟着某一个轨道环绕着那个星球的话 dia mengorbit planet ataupun bintang, kita pun akan panggil dia satelit. Contoh bulan ialah satelit. Dan satelit itu adalah satelit yang semula jadi. Satelit yang dibuat oleh manusia, itulah yang kamu nampak macam mesin semua. Kalau kamu boleh tengok pada skrin kamu sekarang, cikgu pun tak nak buang masa ya kalau kamu tengok pada skrin. Okey. Satelit. Okey. Dia bukan ISS ya. ISS dan satelit nampak lebih kurang sama. Tapi satelit ini biasanya orang tak boleh duduk lah. Okey, ISS ini yang orang angkasawan duduk dan buat macam-macam kajian dan penyelidikan ataupun pemerhatian. Satelit ini biasanya dia pusing bumi untuk membawa fungsi tertentu. Antaranya contohnya rangkaian 5G. Okey, rangkaian 5G lah. 我们的那个电波打上去, kita punya gelombang dari bumi hantar ke atas, gelombang itu pantau semula ke bumi. Kita tak 上去. So,
当那个电波能这样被反射的话，我们就能传达讯息 satelit lah. Dia punya fungsi ada banyak di situ lah. Jadi kita sambung ya. Kita sambung. Jadi murid-murid boleh nampak pada skrin kan? Jadi kita sambung ya. Berapa jenis orbit yang kita perlu tahu? Hayo jangan tadi itu video ada sebut. Ada 3 jenis orbit yang anda perlu tahu kalau ikut yang sebut dalam video tadi. Namun dalam sini kamu akan nampak ada 5 orbit yang anda perlu faham hari ini. Yang pertama, LEO, L-E-O. Bulatkan L-E-O. Orbit rendah bumi, iaitu ketinggian orbit daripada 180 hingga 2000 km. 180到2000公里的那个距离从地球 itu kita panggil LEO. Kita dalam video itu pun sebut MEO. Maksud dia medium Earth orbit. Orbit sederhana bumi, ketinggian orbit 2000 hingga 35780. 从2000到35000公里外的距离，那个叫做 MEO. Lepas itu tinggi pula HEO, bulatkan HEO. Lebih 35,780 km. 超过35000公里的那个就叫做 HEO. Dan kalau kamu tengok di sini, okey, dalam HEO ni kita ada orbit geosegera. Gariskan orbit geosegera GSO. Ketinggian orbit ialah 35,786 km. Dan sata orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap sata khatulistiwa. OK， 一说在跟着那一个赤道的那个轨道，我们就这样子，我们就叫做 GSO。OK， dia lebih ya kalau kamu tengok sini. Lepas itu orbit geopergun GEO. Okey, ketinggian orbit yang 35,786 km. Gariskan GEO, orbit geopergun. Dan salah sata orbit pada sata khatulistiwa. Satu sudut condong 在轨道上有一点点弯曲的，一个是在它准赤道的轨道 SATA orbit pada SATA khatulistiwa. Apa itu SATA khatulistiwa? Saya 不懂的话， kalau kamu tak tahu boleh tengok pada skrin. SATA khatulistiwa 赤道，意思说在赤道上面的。没有ungu ni. Ungu 它紫色，就是在地球的中间线，离地球之远 dari bumi berapa jarak orbit GEO dan juga orbit GSO ini. Okey, berapa jarak dia? Iaitu 35,786 km. Sama 35,786 km. Kamu tahu apa maksud 35,786 km ke tak? Itu betul sebenarnya 35,000 公里没有? Jauh ke tidak murid-murid? Jauh ke tak? Kalau Jauh. Jauh. Sangat jauh. Okey? Kalau dari sini sampai ke dari sekolah Raja Abdullah sampai ke Sri Segampo kira 1 km ini 35,000 lagi kali ganda. 35,000 倍. Maksudnya boleh sampai sangat jauh. Jadi anda perlu faham apa yang kamu perlu tahu dan sebut hari ini adalah paling senang 3 orbit dulu. 有3种轨道你要懂的 LEO, MEO, HEO. Low, medium, high. LEO, MEO, HEO. Jadi di manakah satelit kita berada? Kita punya satelit boleh berada di mana-mana tempat ni lah. Okay. Tetapi lazimnya di mana nanti kita akan baca. Okay. Dan ditambah lagi 2 orbit dalam buku teks ini dia sebut iaitu GSO dan GEO. Tadi cikgu kata dalam HEO, salah. Dia memang di luar. Dia di luar lebih jauh 6 km. Tapi kedudukan dia itu adalah satu pada sata khatulistiwa bumi. Satu lagi condong, sudut kecondongan terhadap sata khatulistiwa. Jadi jumlah orbit yang ada dalam silibus anda sekarang sebut ada 5. Ada 5 orbit.
Ya, kamu akan tanya cikgu kenapa saya perlu sebut ini kan? Sebab setiap orbit ini ada satelit yang sebenarnya dia tengah mengelilingi bumi。有一些特定的卫星是在这个距离每一个的轨道在上面环绕着地球的。Jadi mungkin kamu cakap apa kaitan dengan saya kan? Perlu faham ya, cikgu tak tahu masa depan kamu kerja apa. Itu jadi ya. Mana tahu kamu kerja di telekom ke? Benda-benda telekomunikasi. Kamu betul tak? Jadi kita sambung ya. Ada berapa jenis bentuk orbit? Tahu有几种那个轨道的形状？ Terdapat dua jenis bentuk. Satu ialah bulatan sempurna, yuan圈. Satu lagi panggil ellipse, 椭圆形的. GEO ialah contoh orbit berbentuk bulatan. Manakala MEO, HEO ialah orbit yang berbentuk ellipse. LEO dan GSO berbentuk sama ada bulatan sempurna atau ellipse. Boleh ikut ke tak? Boleh ikut ke tidak? 那个轨道，你们在背这之前 perlu faham ya, kalau kamu dengar hafal benda ini, kita ada 5 orbit. Ada orbit yang mengelilingi bumi dalam bentuk bulatan sempurna. Itu 环绕地球的时候是跟着完美的圆圈。Ada dia bujur, bentuk bujur, kita panggil ellipse. Jadi GEO ialah berbentuk bulatan. Cikgu apa itu GEO? Kat sini dah. Okay. Orbit jauh pegun. MEO dan HEO cikgu dah cakap mula dengan 3 ni ada LEO, MEO dan HEO ni. Okay, MEO medium earth orbit, HEO high earth orbit. Jadi perlu tahu ya, itu adalah berbentuk ellipse. Yang lain dia boleh jadi bulatan sempurna ataupun ellipse bergantung kepada masa. Dan tadi dalam video itu dia sebut apogee dan perigee. Bukan perigee 井水不是啊，它的英文名叫 perigee。英文呢 English perigee apogee。sebenarnya perigee apogee kata silap dia pula. Kalau kamu tengok di sini, ya, walaupun dia tidak semestinya sama panjangnya, sama jari dia, tidak ya. Kamu akan nampak ada jarak A dan B ini. Jarak A ini lebih pendek dari B, dari bumi. Jadi, jarak yang paling dekat dengan bumi kita panggil perigee. Dalam satu orbit ellipse, jarak yang paling pendek dari bumi kita panggil perigee. Jarak yang paling jauh kita panggil dia apogee. Jadi apogee bagi satu satelit dalam orbit ellipse merupakan kedudukan satelit yang paling jauh. Okey, jadi bagaimana perigee bagi sesuatu satelit dalam orbit ellipse? Perigee paling dekat dengan bumi. Apa ada soalan di sini? Okey, dan sekarang kamu perlu faham ya. Kamu tengok di sini. Antara 3 orbit yang sebut LEO, MEO dan HEO itu tadi, mana satu yang paling laju? Jawapan dia yang paling dekat dengan bumi. Okey? L. Laju dia 27,500 km per jam. Laju ke tak? Kereta bergerak paling laju pun 200 km per jam. Faham ke tak? Kereta. Sekarang ini dia bagi tahu satelit ini berputar bumi dalam 27,500 km per jam. 27,500公里每一小时。快还是不快？学生们，laju ke tak laju? Laju ke tak laju? Laju gila kan? 很快。快过那个所谓的 lebih laju daripada bullet train yang capai 500 yang pakai放大对。Jadi memang laju. Cikgu, saya nampak atas bumi awan itu bergerak dengan satelit itu bergerak perlahan je. Ini yang sama. Kalau kamu tengok dari sangat jauh memang dia perlahan. Tapi sebenarnya dia bergerak sangat laju. Langgar kamu terus kamu tak hilanglah. Itu pasal kalau kamu pernah tengok cerita gravity,
Cikgu tunjuk cerita gravity ya. Tengok kita tengok movie sekali lagi. Tengok. Kejap ya. Gravity movie. Okay. Kalau kamu tengok, ini dia. Cikgu tunjukkan sekali je. Nanti kamu akan belajar lah benda ini semua. Debris lah. Sampah di atas mikroskop lah. Sekejap ya. Sekejap ya. Jadi kita tengok sebentar ya. Bagaimana kamu nak menghayati kelajuan dia. Tengok sekejap. Tengok ya. Murid-murid. Kamu tengok belakang dia ya. Memang sampah itu bergerak dengan laju. Dan perlu ingat, di angkasa lepas sebab tak ada zarah, vacuum. Jadi sebab sebarang pelanggaran seharusnya tak ada bunyi. Jadi ada orang kata cerita ini sangat-sangat boring sebab lenggar dia itu tak ada efek bunyi tau. Okey. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam cerita lah, yang cikgu nak sebut bukan pasal apa, yang pentingnya benda kelajuan yang berlaku atas orbit itu memang laju lah. Bukannya kamu tengok dia pegun ya. Dia pegun sebab kita nampak je, tapi realiti dia tengah bergerak ikut orbit masing-masing. Okey, ada orbit dia yang kita perlu tahu. Boleh faham ke tak murid-murid? Fiona, boleh ikut tak Fiona? Fiona? Oh Fiona. Jangan macam tu lah. Fiona, bagilah respon sikit, angkat tanganmu tak apa. Okay, thank you. Thank you Fiona. Jadi itu adalah salah satulah. Ya, siapa dia? Oh, okay. Jadi kalau kita sambung sekarang, hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju kita dah sebut dan altitude ketinggian kita pun dah sebut. Jadi sekali lagi, bagaimana kita nak lancar dan tempatkan satelit？我们要怎么样放射那个卫星射上去上面，然后放它在轨道上面itu yang kita nak sebut. Jadi cikgu pun tak nak buang masa ini. Kalau anda tengok pada muka surat 239. Jadi dia dah sebenarnya cikgu pun tak buang masa. Kita ada kenderaan pelancar, 发射器. Okey? Kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket yang digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Jadi kalau dia dah pancut roket, kalau tengok roket itu yang dibawa, yang ada dalam kenderaan pelancar itu, dia akan bawakan ke atas orbit tertentu. Okey? Jadi benda itu bukan panggil roket, kita panggil kenderaan pelancar dan cikgu dah sebut kenderaan pelancar ada dua jenis. Tengok muka surat 239 ya. Ada satu kita panggil kenderaan pelancar digunakan sekali saja, isu singyong le. Jom ya kau lepas guna dia akan jadi sampah di angkasa lepas. Inilah kita panggil sampah angkasa lepas sebab dia akan ditinggalkan di luar bumi dan dia akan ikut orbit. Ikut orbit itu. Jadi kalau kita tak sengaja kita naik atas, kita terjumpa sampah macam ni, ini yang tadi kamu tengok dalam cerita gravity itu cikgu dah tunjuk tadi. Jadi benda itu tengah mengorbit
berpusing di sekitar bumi. Jadi kalau kita lancarkan kenderaan pelancar dan lalu pada sampah-sampah ni semua, dia akan langgar. Ya ke? Debris banyak ke? Sampah di atas bumi. Kita pun tengok. Debris of earth. Kau boleh nampak. Ini bukan menipu ya. Memang kita dah lancar banyak satelit ataupun kenderaan pelancar dan dijangka sampah yang sekeliling bumi ini berjuta-juta ya, kata mereka ya, memang banyak. Nah, ini satelit yang mengelilingi bumi dan sekeliling bumi dikelilingi oleh bukan satelit saja ya. Dikelilingi oleh sampah-sampah yang contohnya kita naikkan satelit ke atas, yang ditinggalkan belakang itu dia akan kekal sebagai sampah yang berada dalam orbit bumi. Jadi kalau anda tengok di sini digunakan sekali satu dan kenderaan pelancar guna semula, ini panggil reusable. Boleh guna semula. Reusable. Jadi bagaimana sekali lagi kita nak tengok sebelum kita sambung balik video yang sama. Dia pun nak sebut ISS Station Angkasa Antarabangsa merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa ya, iaitu NASA dan China pun ada ya sepatutnya, tapi di sini dia tak tulis pelik. Kalau ikut cerita pun dia sebut lah. Jadi Roscosmos Russia, JAXA Jepun, ESA Eropah dan CSA Kanada. Okey, dan kita punya angkasawan pernah naik ke atas, duduk di situlah untuk buat kajian yang bawah dari Malaysia. Jadi murid-murid izinkan cikgu buka semula YouTube tadi ya yang kamu dah tonton dan kita tengok sekali lagi supaya lebih faham ya. Terima kasih ya. Ini dia. Topik dikenali sebagai Sabar, ya. ISS. Seperti yang kita tahu, terdapat 3 jenis orbit yang utama, iaitu LEO, MEO dan GEO, yang masing-masing mempunyai jarak antara bumi yang berbeza. Jadi, mari kita lihat langkah-langkah menempatkan satelit ke dalam orbit. Langkah pertama, angkasawan akan melancarkan roket daripada bumi untuk membawa masuk kapal angkasa ke orbit. Jadi kalau anda tengok dalam gambar ini, anda akan nampak kita akan masukkan benda yang kita nak lancarkan itu ke orbit yang pertama. Jadi kita beritahu, bukan terus pergi ke ISS, tak mungkin. Sebab kalau kita buat macam tu, ibarat roket sampai sana, dia akan hancurkan ISS. Kita nak elakkan. Oleh itu, angkasawan akan berada lebih jauh dari bumi dan lebih dekat dengan ISS. Angkasawan tidak dapat menjauhkan kapal angkasa dan melancarkan mesin dengan cepat supaya dapat memasuki ruang ISS tersebut. Jadi, seterusnya mereka akan berpindah dari orbit bulat yang rendah ke orbit lebih tinggi dan ini disebut sebagai Hoffman transfer. Untuk pengetahuan, kapal angkasa akan melakukan 2 kali pembakaran. Yang pertama, supaya kapal angkasa lebih jauh ke angkasa. Yang kedua, supaya kapal angkasa kekal di orbit kedua. Pembakaran yang pertama akan berlaku di perigi. Manakala pembakaran yang kedua pula akan berlaku di apogee. Disebabkan setiap kapal angkasa mempunyai sistem enjin yang berbeza, angkasawan tidak dapat meramalkan dengan tepat kedudukan di orbit kedua tersebut. Oleh itu, para angkasawan akan melakukan satu pembakaran ringkas untuk mendapatkan kedudukan yang tepat di orbit supaya kapal angkasa tersebut dapat melakukan putaran yang lengkap. Langkah seterusnya, ia akan berlaku secara berperingkat. Pada ketika Jadi sekarang yang pelancar itu akan kerja.
titrated 跟它的速度超过它的速度 dan lepaskan ISS, lepas itu baru masuk ke dengan orbit perlahan, ISS. manakala kapal angkasa akan mengorbit dengan pantas sehingga melepasi ISS tersebut. Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan Hoffman transfer kali kedua, di mana kapal angkasa telah pun melepasi ISS dan pada akhirnya ia berada tepat di hadapan ISS tersebut. Jadi ketika itu, angkasawan melakukan satu pusingan U di ruang angkasa dan mengakibatkan ISS seolah-olah mengejarnya pula. Berikut adalah langkah terakhir yang dikatakan, iaitu Hoffman transfer dan angkasawan akan melakukan pusingan U. Okey, kalau anda dah tengok sekarang, lebih faham ke tak? 你们现在看了会不会比较明白 ？Okey, boleh cikgu tanya ke tak? Contohnya Meng Kai, boleh faham ke tak Meng Kai? Meng Kai 有在吗？Meng Kai 可以更加明白吗？ boleh ya? 总裁，我不懂你有没有听啊，总裁有没有听啊？讲真的。总裁，睡觉是吗？总裁？哦，还好。Kahan boleh faham Kahan？可以可以，但是我是不明白为什么那个你讲那个只可以用一次的那个 ELV 会造成太空垃圾，这样为什么还要用啊？是因为成本低。 成本低嘛, dia lebih murah je sebenarnya. Okey. Jadi kita pun tak ada buang masa. Jadi yang penting sekarang kamu hari ini dah tahu kalau kita nak hantar satelit naik ke atas orbit sekelilingi bumi, bukannya macam ni naik straight sampai ke ISS. Kalau kita nak pergi ISS pun dia perlu masuk ke orbit yang pertama, lepas tu pergi orbit yang lain yang lebih dekat. Kalau kita nak pergi ke orbit yang dekat dengan ISS pun dia berperingkat. Okey, bukannya garis lurus straight naik ke tempat yang ataupun ke ISS lah. Tempat yang tersebut yang kita nak. Dia memang perlu mengira faktor risiko ya. Mungkin berlaku juga kegagalan ataupun berlanggar pada ISS Jadi bukannya senang-senang angkasawan kita naik ke atas tetapi lepas tu suka-suka dia balik. Dia bukan macam tu ya. Khususnya apabila kalau satelit, juga jangan sebut satelit rosak. Kamu ingat senang ke nak hantar barang untuk bagi satelit? 比如说如果有那个人造卫星satelit buatan manusia 人造卫星 dia rosak, kamu rasa senang ke kita nak hantar orang naik ke atas untuk baiki? Senang ke tak senang? Senang ke susah? Boleh cikgu tanya contohnya Jensen ke tak? Senang atau susah? Senang atau susah? Susah lah. Jadi benda itu perlu ada yang pakar dan mereka memang perlu membuatkan latihan yang sangat-sangat susah supaya mereka mampulah menyelesaikan pelbagai masalah yang mungkin berlaku. Kita pun harap mereka tak berlaku benda yang tak diingini lah. Jadi itu yang kita perlu faham. Jadi ISS itu ada satu perkara yang cikgu dah sebut iaitu keadaan sifar graviti, zero gravity. Iaitu keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman indoor skydiving. Indoor skydiving ini adalah satu cara yang kita boleh rasalah apa itu sebenarnya microgravity. Kalau kamu nak tengok dia macam ni. Cikgu nak tunjukkan juga. Ini tapi itu saya kata cikgu pun tak nak buka video tapi yang kamu boleh tengok kat sini Okey, ini
dia lain cerita ini, maksudnya dia sebenarnya dia ada benda yang dia tak tolak dia nak atas lah. Tapi yang penting yang kita boleh nampak dan kita boleh faham dalam konsep sifar graviti dalam ISS tadi, maksud dia kalau kamu tengok lagi, kamu ingat balik yang apa yang tadi saintis tunjuk, benda itu ibarat macam terapung lah. Bukan sebab special effect lah, memang terapung lah. Okey, jadi peserta terjun udara dalam akan terapung dalam udara. Ini adalah indoor skydiving, simulasi kepada keadaan sifar graviti lah. Simulasi saja. Sebab dia memang angin dia tolak dia ke atas. Kamu akan nampak seluar dia ibarat tolak ke atas. Tapi kalau banding dengan sifar graviti dalam ISS lagi, ISS itu sebenarnya tak ada angin pun. Benda itu terapung je. Terapung. Okey? Dan mereka biasanya ada tabiat. Kalau mereka dah pergi ke angkasa lepas, ISS dalam sana duduk dah lama, setengah tahun ke setahun, balik ke bumi, dia akan ada tabiat tau. Benda itu dia akan lepas. 就说它东西放着了 sebab kat angkasa lepas benda itu lepas dia tidak akan jatuh, dia terapung. 为什么它有那种很喜欢放开东西的那个习惯？因为东西放开了，在没有地心引力的状况，它是浮着的。Dia itu yang mereka tunjuk lah. Kalau anda tengok pada screen pun ada bad habit. Oh, what is it called? Back to Earth. Contoh. Jadi dia tengah interview sebenarnya, tapi dia dah jadi biasa tau. Dia akan terlepas sebab kat angkasa lepas tak ada graviti, benda lepas dia akan terapung. Kalau Jeku lepaskan benda ni dia akan terapung macam ni lah. Dia tak ada masalah. Tapi kalau kembali ke bumi, mereka buatkan tabiat yang sama, macam lah. Benda itu akan jatuh sebab graviti. Jadi Jeku sambung Jadi keadaan sifar graviti ni, dia kalau untuk yang indoor skydiving, dia gunakan daya tujahan yang dihasilkan oleh tiopak udara lah untuk indoor skydiving. Jadi angin tertolak dia ke atas, tapi dia hanya nampak macam zero gravity, tetapi sebenarnya angin yang tolak dia ke atas. Zero gravity dia lagi rasa dia memang lain. Okey, rasa dia memang lain. Jadi apakah kaedah menjejaki stesen angkasa ini? Jadi Jeku dalam kelas yang akan datang akan menggunakan matematik untuk kira dua benda Pertama, menjejaki stesen angkasa, maksudnya kita nak tahu ada ke tak ISS berada di tempat kita yang boleh nampak. Satu, kelas yang akan datang juga kita akan sebut untuk GPS. Kita akan kira GPS lah, faham macam mana kita nak memahami, mencari kedudukan menggunakan koordinat GPS lah. Contoh kalau kamu tengok pada skrin atau muka surat 244, Georgetown Pulau Pinang dalam GPS bermaksud 5 darjah 26 minit 25 saat utara, north. 100 darjah 18 minit 32 saat timur, east. Apa maksud dia? Jadi kita akan cuba fahamkan pada kelas yang akan datang mengenai GPS, kedudukan dalam dalam handphone kita, GPS, dan dalam laptop kita ni semua dalam Google Map ataupun dalam apa-apa apps lah yang berkait dengan kedudukan. Jadi siapa ada soalan? Ini pun memang kamu akan belajar dalam matematik, tapi Jeku sebut untuk sains supaya kamu lebih menghayati teori daripada buat kiraan semata-mata. Siapa ada soalan? Ya, siapa ada soalan? Siapa ada soalan, murid-murid? Kalau tak ada Jeku hari ini macam ni dia. Yang penting kita dah faham ada benda panggil angkasa lepas. Jeku akan sharekan video dalam Google Classroom. Kamu boleh tonton semula. Ni kan tidak? Cuba hayati dulu.
kiraan itu cikgu akan buat kelas minggu depan hari Khamis. Dan untuk mentor yang terpilih tahniah, itu je cikgu sebutlah, dan kita akan jumpa untuk minggu depan juga pada masa yang sesuai. Okey. Terima kasih semua. Sila buka kamera. Oh, mana lawannya Tak apa. Sila buka kamera. Tunggu tu. Buka kamera dia Fiana. Jangan tutup, jangan pergi dulu. Buka kamera kamu. Tung Chai, Wen Kai, Chen Cheng, Fiana. Kalau malu tak pakai tudung tutup je lah. Okey je. Kita tak tengok pun. Tung Chai. Dan kiraan 3, 2, 1, Tung Chai. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini ya. Terima kasih semua. Kita jumpa masa akan datang. Terima kasih ya. Bye bye. Ihan, Kemi Mama Ihan. Oh ya.